Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adil Ikhwan bersama nombor pendaftaran 17-F1F1048 akan membentangkan tentang konsep halal thayyiban dalam penginapan dari segi reka bentuk. Pertama sekali kita pergi kepada apa itu halal thayyiban. Maksud halal ialah suatu perkara, benda atau perbuatan yang diizinkan dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud thayyiban pula ialah thayyib atau thayyibah atau thayyibat ataupun tuba sebagai jamak. Dari segi makna ialah sesuatu yang baik atau elok atau yang berlawanan dengan buruk. Jadi apabila disebut dengan halalan thayyiban, ia memberi maksud kepada sesuatu yang halal yang bersifat baik. Selepas itu kita pergi kepada kita akan membincangkan tentang konsep tandas dalam konsep halalan thayyiban dalam penginapan. Yang pertama sekali, kedudukan tandas tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Ini bertepatan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya telah melarang kami menghadap kiblat ketika membuang air besar atau kecil, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan batu kurang daripada 3 biji, atau beristinja dengan kotoran haiwan atau dengan tulang. Hadis riwayat Muslim. Baginda bersabda lagi, janganlah menghadap ke kiblat atau membelakanginya, tetapi menghadaplah ke arah timur dan barat. Riwayat Al-Bukhari, Al-Nasa'i dan Malik. Perkara yang kedua ialah kelengkapan mandian. Seperti yang kita fahami, apabila kita menginap di suatu hotel ataupun penginapan, setiap bilik mandi perlulah mempunyai barang-barang keperluan seperti buat gigi, berus gigi dan sabun. Jadi mengikut konsep halalan thayyiban, penginapan perlulah menyediakan kain basahan dan kelengkapan seperti ubat dan berus gigi yang halal. Sesungguhnya Allah adalah pemalu dan suka menutupi. Ia menyukai seseorang yang tahu malu dan menutupi dirinya. Oleh itu, apabila seseorang daripada kamu mandi, maka bertutuplah berlindung. Riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Dan yang terakhir ialah kemudahan beristinja, iaitu pihak penginapan perlulah menyediakan kemudahan saluran paip untuk mencuci najis ketika kodok hajat. Dan pihak penginapan tidak boleh menyediakan hanya tisu sahaja, kerana kebanyakan penginapan di Malaysia yang tidak mengikut konsep halalan thayyiban hanya menyediakan tisu dan tidak mempunyai paip. Ini amatlah dilarang di dalam agama Islam kerana ianya tidak suci dan tidak baik bagi umat Islam. Jadi untuk penutup bagi saya, setiap penginapan ataupun hotel di Malaysia perlulah menggunakan konsep halalan thayyiban dalam penginapan kerana ianya amatlah membantu dan amatlah berguna untuk pelancong-pelancong Muslim untuk melancong ke mana-mana sahaja di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iskandar bin Ismail. Nombor pendaftaran 17-21F1050. Dan saya akan menyambung sedikit daripada Adil Ikhwan untuk membentangkan mereka bentuk dan ruang dalam konsep halalan thayyiban dalam penginapan. Yang pertama ialah dari segi ruang bilik. Hiasan bilik hendaklah bebas dari segi gambar haiwan, patung atau lukisan yang menjolok mata. Rasulullah SAW pernah bersabda,
malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung. Yang kedua ialah meletakkan arah kiblat. Ini akan memudahkan urusan umat Islam yang ingin menunaikan solat. Yang kedua ialah ruang ibadat atau ruang solat. Surau atau musola. Menyediakan surau atau bilik khas untuk dijadikan musola yang lengkap dengan tempat berwuduk. Kedudukan surau strategik dan mudah dituju. Menyediakan imam, bilal dan syiah yang bertugas secara tetap. Laungan azan dikumandangkan setiap kali masuk waktu solat. Yang ketiga ialah ruang dapur, makanan dan restoran. Yang pertama ialah ruang dapur. Ruang dapur mestilah bersih, makanannya berkualiti, material dan sumbernya yang halal. Bentuk makanan. Menyediakan minuman dan pencuci mulut yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti madu, zaitun, delima, tin, kurma dan kismis. Galakan ini ditegaskan dalam hadis baginda yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baginda berkata, "Wahai Aisyah, rumah yang tiada padanya kurma seperti rumah yang tiada makanan." Yang terakhir, makanan yang haram juga tidak disajikan kepada pelanggan tanpa mengira Muslim atau sebaliknya. Yang terakhir ialah restoran atau ruang makanan. Restoran atau ruang makan seperti di koridor bilik seminar atau dewan disyur mempunyai kerusi yang memadai untuk pelanggan. Ini untuk mengelakkan pelanggan daripada makan atau minum secara berdiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah salah seorang daripada kami minum berdiri." Riwayat Muslim. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam bin Kasim. Nombor matrik 17DHF21F1046. Nombor 2. Organisasi dan pekerja rumah penginapan. Para pekerja hotel dan rumah penginapan perlu, yang pertama, menjaga etika ketika bertugas. Yang kedua, mengawal pergaulan. Yang ketiga, menjaga personaliti diri. Yang keempat, sentiasa prihatin dan jujur terhadap pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najihah binti Mustamah, nombor matrik 17DHF21F1031. Beralih kepada isi seterusnya, pelanggan. Pihak pemesan hotel mestilah memastikan pasangan lelaki dan perempuan yang menginap merupakan pelanggan yang sah dari segi syarak. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang wanita bermusafir kecuali bersama mahram." Riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda juga bersabda lagi, "Janganlah seseorang kamu bersunyi-sunyian dengan seorang wanita melainkan bersama-sama mahram." Yang kedua, kawasan premis hotel jauh daripada lokasi yang memungkinkan berlakunya pergaulan bebas dan berdua-duaan. Rasulullah SAW berpesan dalam hadisnya, tidak boleh bersunyian seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Sesungguhnya, yang ketiga adalah syaitan. Riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dan yang ketiga, iaitu akhir sekali, pihak pemesan hotel mestilah menyekat aktiviti terlarang di kalangan pelanggan dengan menyediakan pamflet, risalah, papan tanda, mengharamkan kemasukan arak dan sebagainya. Nombor 4. Kemudahan umum. Kemudahan-kemudahan sampingan perlu diberi pertimbangan mengikut hukum syarak. Contohnya, televisyen sewajarnya mempunyai saluran informasi Islam dan bermanfaat. Kelab, pusat hiburan, pusat urut, kolam renang dan sebagainya dipisahkan antara lelaki dan perempuan. Pengguna kolam renang diingatkan agar memakai pakaian yang sesuai dengan syarak. Risalah, pelekat atau papan tanda sama ada peringatan dan nasihat diperbanyakkan dan diberi perhatian. Ini bersesuaian dengan pesanan Rasulullah SAW. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat, riwayat Bukhari. Siapa yang menunjukkan, menggalakkan ke arah kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya, riwayat Muslim. Terima kasih.